Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia dan rahmat untuk kita berada di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Tujuan kita hidup di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, untuk mengenali Allah lebih dekat melalui ibadah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa bimbing kita untuk bersyukur dan untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Penonton dirahmati oleh Allah. Seorang muslim dan mukmin hendaklah kekal produktif, khususnya di bulan Ramadan, yang ianya adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebesar-besar pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Bila setiap saat ada pemberian dari Allah, bila setiap hari ada pemberian daripada Allah, bila setiap minggu ada pemberian daripada Allah, bila setiap bulan ada pemberian daripada Allah, tetapi pemberian yang Allah berikan di bulan Ramadan, pada saat-saat Ramadan, hari-hari Ramadan, minggu-minggu Ramadan, dan sebulan penuh Ramadan, tentunya berbeza dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Hal ini diungkapkan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau di penghujung bulan Sya'ban berkhutbah kepada kaum muslimin. Katanya, qad adallakum syahrun azim. Akan datang kepada kamu bulan yang agung. Di dalamnya ada satu malam di mana yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang beramal perbuatan baik yang sunnah akan sama pahala dengan pahala orang berbuat wajib. Yang beramal dengan amal perbuatan wajib akan dilipat gandakan 70 kali ganda. Dan di dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Hai orang-orang yang mahu kebaikan di bulan Ramadan, mari kemari, buat, beramal kamu. Wahai orang yang mahu berbuat keburukan dan kejahatan, berhentilah kamu. Yakni merujuk betapa besarnya pemberian Allah kepada mereka yang beramal kebaikan di bulan Ramadan, dan betapa besarnya marah dan murkanya Allah kepada mereka yang bermaksiat di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, ketika diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari, dinyatakan di situ bahwasanya keadaan baginda Rasulullah di bulan Ramadan lebih produktif berbandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Baginda bermujahadah, yakni meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan lebih daripada amal-amal ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Walaupun ibadah baginda Rasulullah di luar bulan Ramadan cukup banyak, tetapi khusus di bulan Ramadan ianya adalah lebih banyak. Wa kana yajtahidu fi ashril awakhir. Dan beliau pada 10 terakhir bulan Ramadan, mujahadahnya, istiqamahnya di dalam beramal lebih daripada hari-hari Ramadan yang lainnya. Sehingga beliau di dalam bulan Ramadan itu sendiri membahagikan hari-hari tertentu, yaitu 10 terakhir berbandingkan hari-hari yang lainnya. Dengan demikian kita mengambil hikmah di sini bagaimana baginda Rasulullah menyikapi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Namun, di dalam kita beribadah dituntut adanya keseimbangan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sederhana. Kita diperintahkan dalam beribadah untuk bersederhana dan tidak dibenarkan untuk kita melampau.
Datang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya kepada Rasulullah tentang amal ibadah puasa. Maka diberikan oleh baginda Rasulullah beberapa tips untuk berpuasa. Berpuasalah kamu 3 hari dalam 1 bulan selain Ramadan. Katanya, aku mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Katanya, berpuasalah Senin dan Khamis. Aku mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Berpuasalah dengan puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Aku mampu lebih daripada itu. Falhasil dipaksa untuk dia nak berpuasa setiap hari. Kata baginda Rasul, tak ada yang lebih baik daripada itu. Puasa Nabi Daud. Setahun berikutnya, lelaki itu berjumpa sekali lagi dengan baginda Rasulullah. Didapati beliau dalam keadaan kurus, sahabat itu. Maka pada saat lelaki itu berjumpa dengan baginda Rasulullah dengan kondisi tubuh badan yang berbeza dengan yang sebelumnya, kali ini dilihat kurus, dilihat lemah, kemudian baginda pun tidak cam kepada lelaki itu. Kata lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah si fulan yang dahulu bertanya kepada engkau tentang puasa. Maka baginda Rasulullah bertanya, apa yang berlaku kepada tubuh badanmu? Yakni nampak kurus, nampak lemah. Katanya dia berpuasa sepanjang hari. Maka baginda Rasulullah SAW menegur kepadanya untuk tidak melakukan ibadah tersebut lebih daripada kemampuannya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa berpaling daripada sunnah aku, kata baginda Rasulullah, maka bukan golongan daripada aku. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang atau 3 orang mengatakan, saya akan beribadah puasa dan tidak akan berbuka. Satu lagi mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Satu lagi mengatakan, saya akan habiskan masa saya untuk ibadah dengan tidak berkahwin. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah menegur kepada mereka, walaupun ingin beribadah, tetapi bila praktikal ibadah itu tidak sesuai dengan panduan yang diajar oleh Rasulullah, maka ibadah itu boleh menjadi satu kesalahan, boleh menjadi satu pelampauan. Kata baginda Rasulullah, saya ini lebih baik daripada kamu. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya bangun malam, saya juga tidur malam. Dan saya berkahwin. Yakni saya saja yang lebih baik daripada kamu, tak buat apa yang kamu buat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa berpaling daripada cara aku, sunnah aku, maka dia bukan golongan aku, kata baginda Rasulullah.